إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى كافة الأنبياء والمرسلين، وإلى أصحابه الكرام والتابعين وأتباع التابعين، وإلى الأربعة الأئمة المجتهدين، والمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، والوالدين ومعلمين وذوي الحقوق علينا، وخصوصا لصاحب هذا الكتاب شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم فقهنا فقها في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، واجعل أعمالنا خالصا لوجهك الكريم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الشيخ المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبركاته في الدارين آمين. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمن بالخير. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita sambung mana kitab kita? Amal Haji. Ada tanda? Soal. Dalam kitab entah tu Rumi kan? Jawi yang Jawi dia kata apa? Maka apa? Dan makna maka setengah daripada suruhannya. Kata musannaf rahimahullah, maka setengah daripada suruhannya bahawa kita mukallaf mengenal akan dia. Setengah daripada suruhannya, suruhan Allah, setengah daripada perintah Allah. Muslimat tak buka lampu, ada yang menulis. Dah maaf lah, buka lampu. Tidak, tak nama mengaji, dah kitab tak ada. Lena habis. Kitab betul set lagi. Saya tak bawa. Tak saya suruh buat mail tu saya tak bawa. Itu saya abang dah suruh betul set. Kalau tak ada tu tak apa, betul set tak apa. Jadi memang keluaran markas Matlak ni, tapi tak apa, nak betul set pun tak apa. Tu ada kakak-kakak makcik-makcik yang pegang pen nak menulis, buka lampu. Esok Allah Ta'ala tarik nikmat, pecah habis lampu. Kalau tak buka. Nikmat tu ada guna tuan-tuan. Baik. Pasal ilmu tauhid ni dia berat tuan-tuan. Saya minta maaf, ilmu tauhid berat. Saya terpaksa kena kata lah. Saya main jauh. Lepas tu nak saya menyampai ni harap tuan-tuan boleh. Macam mana saya boleh. Walaupun saya boleh tak banyak. Tapi harap tuan-tuan boleh. Macam mana hak kami duduk mengaji ni. Pakat-pakat boleh. Ramai ustaz mengajak tauhid di sini ni. Ramai seperti tengok duk ikut perkembangan surau ni. Alhamdulillah pengajian ilmu tu banyak. Tapi semuanya dengar tak mengaji. Terus ya, saya buh terus ya. Minta maaf lah. Jadi semuanya pasien dengar tak mengaji. Tak mau gitu, mau mengaji. Innamal ilmu bitta'allum. Nak dapat ilmu mesti kena mengaji. Mengaji orang mengaji ni pertama kali dia ada kitab. Yang keduanya dia menulis. Yang ketiga dia mikir. Ilmu tauhid ni dia mesti kena mikir. Kalau santai itu orang panggil dengar. No, minta maaf saya sebut. Jadi tauhid ni tuan-tuan kena tolong saya tolong tuan-tuan.
Dia mesti kena ada kena ada kesungguhan. Kalau Tok Guru masa saya mengaji dulu almarhum Tok Guru Haji Saleh, kalau dalam majlis dia semua poin-poin jaga adab poin-poin ni depan penuh. Lepas tu sekali dia tanya seorang-seorang, apa makna alam? Jawab berok seorang satu jawab. Apa makna mustahil? Berok pakat jawab. Apa makna wajib? Pakat jawab. Nah, tak jawab lagi dia kata mengaji lama mana lah sampai tak erti makna wajib ni, boleh kat Wahabi habis. Wahabi di kono kita sedah tuan-tuan ni. Kita tak tahu, kotak kita kosong. Kita hak mengaji tauhid baru bismillah ke semua. Tak erti isi. Jadi jaga tuan-tuan. Ilmu tauhid mesti kena jaga. Istilah tauhid mesti dijaga. Jaga ni maksud dia kena ingat dan faham, fikir apa yang dibahaskan. Berat tuan-tuan ilmu tauhid ni. Tu. Baik. Jadi maka setengah daripada suruhannya, ni. Suruhan setengah daripada perintah. Perintah Allah ni banyak tuan-tuan. Perintah Allah ni banyak. Allah Ta'ala perintah yang utama sekali supaya mentauhidkan dia. Allah Ta'ala perintah supaya menunaikan salat, maknanya menyembah dia. Beribadah, maknanya menyembah dia. Mana alamat kata kamu mengaku kata Allah tu Tuhan, mesti ada alamat dia. Alamat zahir dia sembahyang, puasa, zakat, haji. Hak paling besar sekali sembahyang. Lepas sembahyang ikut dengan zakat ataupun ikut dengan puasa. Lepas tu ikut dengan zakat. Lepas tu ikut dengan haji. Lepas tu ikut dengan ibadah-ibadah yang lain. Maka perintah Allah Ta'ala ni banyak. Yang paling besar sekali perintah Allah Ta'ala yang masyarakat kita hari ni tinggal kenal Tuhan. Masyarakat kita boleh kata hari ni tak kenal Tuhan. Dia tak kenal Tuhan. Sebab itulah ulama-ulama Mekah dulu balik mai, mereka tak pernah tinggal masyarakat ilmu tauhid. Ajak ilmu tauhid tuan-tuan. Oleh yang demikian, bila ilmu tauhid ni sampai dekat kita apa salahnya kita meraih ilmu tauhid dengan kita menzahirkan kesungguhan kita untuk nak dapat ilmu tauhid yang sukar untuk dipahami tuan-tuan. Sukar payah nak dipahami. Kalau benda mudah, syurga ni harga mahal. Rahmat Allah Ta'ala ni luas besar. Rahmat Allah Ta'ala ni tak semudahnya kita nak dapat. Tak semudahnya kita nak dapat. Baik. Jadi maka setengah daripada suruhan Allah Ta'ala bahawa kita mukallaf ni mengenal akan dia. Ni orang panggil perintah yang wajib. Wajib ni apa dia tuan-tuan? Dia sebut kata wajib, apa dia wajib? Ma yusabu ala fa'ilihi wa yu'aqabu ala tarikihi. Wajib syarak ni orang panggil. Wajib syarak. Takrif wajib syarak, diberi pahala kepada yang melaksanakan dia dan disiksa kepada yang meninggalkan dia. Maknanya kita duk mengaji, kita duk fikir, kita duk cari jalan nak kenal Tuhan, setiap usaha kita dapat pahala. Pasal apa? Itu wajib syarak. Bila tak buat saja, tak cari jalan untuk nak kenal Allah Ta'ala, tak pergi cari majlis ilmu, tak pergi cari kitab-kitab yang bicara pasal ilmu tauhid, maka tak dapat kita nak kenal Allah Ta'ala. Bila tak kenal Allah Ta'ala, meninggalkan akan barang yang wajib, hukum dia haram. Berdosa. Hukum dia haram, berdosa. Bila kata wajib, lawan dia haram. Bila kata wajib, lawan dia haram. Tak boleh duduk saja kalau tak kenal Tuhan. Lagi tak kenal Tuhan, mesti wajib mengaji sampai kenal Tuhan. Sebab apa? Dia barang wajib. Perkara perintah Tuhan, barang wajib. Wajib syarak. Buat dapat pahala. Siapa tak mengaji berdosa. Mana dalam keadaan dia tak kenal Allah Ta'ala, tapi dia tak cari jalan untuk mengaji, maka dia berdosa. Berdosa tuan-tuan hukum dia. Jadi ini perintah Allah Ta'ala atas kita ni, yakni mukallaf. Pendek kata kita ni dah mukallaf dah. Bila semua orang mukallaf, wajib dia kenal Tuhan. Maknanya belajar, cari jalan, cari ilmu sampai dapat kenal Allah Ta'ala.
Lagu mana kenal Allah? Kenal Allah tak boleh kenal ikut zat dia. Kenal Allah melalui ikut sifat dia. Sifat pula ada dua kategori. Yang pertama sifat cerita pasal zat, dan yang kedua sifat cerita pasal sifat. Nak kenal Allah bukan boleh kenal macam kita kenal mak pak kita. Nak kenal Allah bukan boleh macam mana kita kenal sama-sama kita. Kita kenal api sebab dia panas. Kita kenal ais sebab dia sejuk. Kita kenal garam sebab dia masin. Kita kenal gula sebab dia manis. Kalau masin di gula, kalau masin di garam tak ada. Kalau masin, kalau manis di gula tak ada. Kita kenal dia sebagai jauhar. Pasal apa? Pasal benda dia ada. Walaupun dia tak bersifat dengan masin. Garam tadi walaupun Allah Ta'ala fardu takdir kata Allah Ta'ala garam tadi tak bersifat dengan masin, sudah tentu dia bersifat dengan yang lain. Kerana apa? Tiap-tiap zat tak boleh sunyi daripada sifat. Tiap-tiap zat mesti bersifat. Sama ada zat yang qadim ataupun zat baharu. Maka zat makhluk boleh kita kunhi, boleh nampak dengan mata kepala. Tapi zat Allah Ta'ala tak boleh nampak dengan mata kepala. Bila tak boleh nampak dengan mata kepala, bagaimana cara untuk kita nak menyelamatkan akidah, tasawur, maknanya tauhid kita, akidah kita, i'tiqad kita daripada menyimpang daripada berpegang tauhid yang sebenar. Lalu ulama-ulama kita bertanggungjawab di atas menyusunkan ilmu tauhid. Ulama-ulama kita ni dia bertanggungjawab atas menyusunkan ilmu tauhid melalui nama sifat-sifat Allah. Melalui nama sifat-sifat Allah. Hak kita akan lagi bicara. Tu. Jadi Allah Ta'ala Tuhan ni tak boleh nak kunhi dia, tak boleh nak terbungkin depan mata, tak boleh nak nampak dengan mata. Tapi kena kenal Tuhan. Nak kenal lagu mana? Tak nampak. Benda nampak tak apalah boleh kenal. Ni benda tak nampak, nak kenal macam mana? Allah ada Tuhan lagu mana? Tak tahu. Duk mengaku saja ada, tak kenal lah tu, mengaku saja. Jadi kalau kenal lagu mana? Kalau kenal dia reti walaupun dia tak boleh cerita. Kenal Tuhan, dia reti diri dia walaupun tak boleh cerita. Sebab nak cerita tak wajib. Yang wajib atas dia reti. Kalau suruh cerita reti lah, tak reti nak cerita. Tapi kenal tak? Kenal. Kenal ni tak boleh nak tipu. Kalau kita kata kat orang kata kita kenal, aku nak cerita tak boleh. Tuhan tahu kita kenal ke tak. Takkan nak pelepas dunia boleh. Takkan nak pelepas dunia boleh. Orang tanya hang mengaji dak sifat 20 mengaji, hang kenal tak Tuhan kenal. Padahal tak kenal, tak pernah mengaji. Boleh nak cerita macam tu. Kan? Tuhan kenal tak? Tuhan tahu tak? Tuhan tahu apa yang ada di hati kita. Apa yang kita tahu di hati kita. Tuhan tahu. Jadi sebab itu penyusunan ulama melalui sifat-sifat Allah. Maka kategori sifat Allah pun dibahagi-bahagikan. Yang pertamanya sifat yang menyatakan tentang makna zat Allah. Dan yang kedua sifat yang menyatakan makna sifat Allah. Kan? Sifat ada berapa bahagi, tuan-tuan? Sifat ada. Sini dah cerita dah sampai dah lagi. Dulu lama dah tak surau ni dah. Ngaji dak tauhid dah. Ada ngaji dah bicara dak tauhid. Ngaji. Sifat Tuhan ni ada berapa bahagi. Hak kita ni ahli sunnah jamaah ni Asy'ariyah ni. Kita sebut Asy'ariyah lah. Kita sebut Asy'ariyah. Ni hak kita ahli sunnah, hak kita Asy'ariyah Maturidiyah ni. Sifat Tuhan ada berapa bahagi? 41 tu afrad dia. 41 tu satu. Tu secara tafsir. 41 tu secara tafsir. Bahagi dia ada berapa? 4. Ada 4. Kan? Sifat Tuhan ni ada 4. Yang pertama nafsiyah, yang kedua salbiyah, yang ketiga ma'ani, yang keempat ma'nawiyah. Tu ingat tahu. Pertama nafsiyah, yang kedua salbiyah, yang ketiga ma'ani, yang keempat ma'nawiyah. Dari situ dia akan hurai pula apa makna nafsiyah, apa makna salbiyah, apa makna ma'ani, apa makna ma'nawiyah. Susah tuan-tuan ilmu tauhid ni sebab dia istilah Arab. Bila mai ikut bahasa Arab, kita nak alih bahasa mai ikut bahasa Melayu. Kita nak kena cari istilah bahasa Melayu yang memang bertepatan dengan istilah Arab, kehendak Arab. Payah tu.
Sebab tu kita beranjak kepada ulama, ulama lah yang tolong rongkai kat kita. Mau tak ada ulama kelam kita tuan-tuan. Kalau tak ada ulama kita kelam, hidup atas muka dunia ni kelam. Ngaku saja Tuhan tapi tak kenal Tuhan. Duk sembah Allah, Allah. Sembah apa? Mu sembah Allah, Allah tu siapa? Kalau Allah sekadar Allah tu nama, bukan Tuhan lagi. Kan? Kalau mu sembah Allah, hang siapa Tuhan hang? Allah. Allah tu siapa dia? Tuhan. Tuhan hang siapa dia? Allah. Kenal tu lah. Duk Allah Tuhan, Tuhan Allah, Allah Tuhan. Tak kenal. Zat tak kenal, sifat tak kenal. Tak boleh nak beza mana antara sifat iktibar sifat, tak boleh nak kira antara sifat iktibar zat. Jaga tuan-tuan. Serangan demi serangan mengenai persoalan akidah hari ini terus berterusan serangan demi serangan mengenai persoalan akidah hari ini terhadap kita masyarakat Melayu Islam di Malaysia ni. Berterusan, sama ada kita sedar ataupun tidak sedar, serangan demi serangan tetap diteruskan. Walaupun pihak agama kita, walaupun pihak kerajaan kita, ada sebahagian kita yang berusaha betul-betul untuk nak pertahankan ahli sunnah, tapi beringat, Syiah dia akan terus menyerang, Wahabi dia akan terus menyerang, kaum muda dia akan terus menyerang. Kalau kita tidak ambil jalan dan tindakan bersungguh-sungguh untuk nak jaga akidah kita, siapa lagi yang nak bertanggungjawab kalau bukan kita? Itu tuan-tuan. Siapa lagi yang nak jaga sifat 20 ni, ilmu sifat 20 ni supaya tak hilang? Siapa lagi? 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, 70 tahun lagi, kita pun tak ada. Siapa nak jaga generasi yang akan datang? Lama-kelamaan yang memerintah dari segi sudut urusan agama, Wahabi. Yang memerintah dari segi sudut urusan agama, Syiah. Yang menentang, disembelih, dipotong. Salah siapa? Salah kita tuan-tuan. Salah siapa? Salah ustaz-ustaz. Salah guru-guru kerana tak memberi penekanan yang berat kepada ilmu tauhid. Salah guru-guru. Salah kita masyarakat, kerana masyarakat juga membiarkan ilmu itu berlalu begitu saja. Itu dia. Baik. Jadi sifat ada dua. Satu sifat i'tibar zat, satu lagi sifat nak kira belah sifat. Sifat i'tibar zat dua. Nafsiyah, salbiyah. Itu nak bicara zat. Kita nak kenal zat Tuhan, kod sifat dia. Sifat apa? Sifat nafsiyah, sifat salbiyah. Itu nak kenal Tuhan. Maka kena belajar satu persatu afrad dia. Apa afrad nafsiyah? Wujud. Apa afrad salbiyah? Qidam, baqa, mukhalafah, qiyamu binafsi, wahdaniyah. Itu nak bicara zat Tuhan. Walaupun zat Tuhan tak boleh nampak, tapi kita dapat dengan akal kita apabila ditafsirkan makna nafsiyah dan salbiyah. Kan? Kemudian macam mana kita nak tahu Allah Ta'ala menjadikan alam ni? Macam mana kita boleh tasawur, kita boleh memikirkan bahawa Allah Ta'ala yang mengurus tadbir alam ni? Melalui sifat dia, iaitulah sifat i'tibar sifat, iaitu sifat ma'ani dia. Tuhan sebut dalam Quran, innahu ala kulli syai'in qadir, huwas sami'ul alim. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Itu semua nak bicara sifat ma'ani. Itu tuan-tuan. Apa dia sifat ma'ani? Kullu sifatin mawjudun fi nafsiha. Yang kata sifat ma'ani, tiap-tiap sifat yang ada diri dia. Yang mana sifat itu pada Allah Ta'ala. Diri dia ada, zat Allah Ta'ala ada. Itu sifat ma'ani. Qaul yang mu'tamad. Pendapat Imam Abu Hasan Asy'ari. Ada. Sifat nafsiyah, sifat salbiyah. Daripada jalanan itu, daripada penjelasan mengenai sifat nafsiyah, salbiyah, kita dapat kenal zat Tuhan kita, tapi kita tak boleh tengok zat Tuhan kita. Walaupun kita tak boleh tengok zat Tuhan kita, tapi kita boleh kenal zat Tuhan kita melalui nafsiyah dan salbiyah. Walaupun kita tidak dapat melihat akan sifat-sifat yang ada di Tuhan, di zat Tuhan kita, tapi kita boleh kenal, yakni kita boleh i'tiqad melalui perbahasan sifat-sifat ma'ani dia. Itu tuan. Jadi
setengah daripada perintah Allah Ta'ala atas kita, yakni perintah yang wajib. Apa makna wajib ni tuan-tuan? Tak mengaji berdosa lah jawab dia. Nah, jangan duk berasa selesa. Kadang-kadang kita berasa selesa, tak apalah mengaji fiqh, minta tauhid tak mengaji. Tauhid tak mengaji, berdosa. Pasal mengaji tu wajib. Nak reti tak reti, tak apa, yang tu bukan kerja kita tuan-tuan. Nah, contohnya 4-5 orang guru-guru yang duk main mengajar tauhid di sini ni, mengajar ni sampai 4-5 tahun dah. Habislah kita mengaji kita ni bersungguh-sungguh ni. Tapi tak faham, berdosa tak? Tak berdosa. Pasal reti bukan tugas kita tuan-tuan. Tugas kita mengaji, belajar fikir sampai Allah Ta'ala campakkan kefahaman. Nak faham tak faham bukan kerja kita. Nah, kerja kita. Tapi syarat dia mau mengaji sungguh-sungguh lah. Nah, kalau tak bersungguh, orang duk bicara kitab, orang duk suruh dobit, dia dobit pun tak, dengar pun tak. Otak duk ingat ke lain. Nah, orang bicara depan dia duk sembang, orang bicara depan dia duk main telefon. Hak ni berdosa. Pasal apa? Tak bersungguh. Ni berdosa, tak bersungguh. Sebab apa? Sebab Tuhan paksa kita. Fi'il amar tuan-tuan. Fi'il amar, Tuhan perintah. Nah, kita kalau suruh anak kita kan, mandi, sayur dah ni, nak pergi mengaji Quran, dia duk buat liat lagi, duk main kat luar sana. Boleh 3 kali, lalu marah. Pasal apa kita suruh? Betul tak? Ini Tuhan suruh. Kita pun kalau anak kita melawan cakap kita bila kita suruh, marah kita. Ini kan Allah yang menjadikan kita hari-hari duk makan ke darah nikmat dia. Kan? Tiba-tiba kita buat loy, orang Kedah kata buat loy. Orang Kedah kata buat loy, buat tak apa, relax saja. Tak boleh tuan-tuan. Jadi biar kita ada timbal balas dengan Allah. Macam mana Tuhan sayang dekat kita, Tuhan bagi nikmat dekat kita hari-hari, nyawa kita duk keluar, roh masuk ni, nyawa duk keluar masuk dalam tubuh jasad kita yang tak boleh kita nak ganti dengan apa-apa pun, melainkan kita kena Allah Ta'ala. Nah, kita nak balas, kita nak ganti, nak tukar dengan Allah Ta'ala, tak ada nilai. Nak tukar dengan apa? Ibadat kita. Alah, ibadat kita. Nah, nak tukar dengan ibadat kita, terang mana ibadat kita? Kan? Nak tukar dengan sembahyang bang kita, sembahyang tak khusyuk, lalai, mata rata lihat, kono sana sini, nak main mana khusyuk. No. Nak apa nama, nak harap nak orang kata nak tukar dengan ibadah-ibadah yang kita buat. Tuhan tak pandang pun tuan-tuan. Tuhan tak pandang. Tapi yang paling besar sekali ialah kenal Allah Ta'ala. Kenal Allah Ta'ala. Gitu. Tu. Jadi ibadah yang lain dia mesti bertakluk kepada kenal Allah. Bila tak kenal Allah, tidak ada tempat nak cakup, tidak ada tempat nak sangkut segala amalan-amalan yang lain. Tu. Baik, jadi dia kata mengenal akan dia, akan Allah. Dan ialah, yakni mengenal akan Allah itu awal-awal yang wajib atasnya. Ni orang panggil kait dengan masa. Awal ni kait dengan masa. Awal-awal barang yang wajib atas kita ni. Atas kita mengenal akan Allah Ta'ala. Awal-awal. Makna awal-awal ni tuan-tuan nak tulis sikit. Maknanya yang paling penting. Bukan mengaji tauhid dulu baru semayang tak. Sama-sama seiring. Maknanya semayang tu penting. Penting lagi mengaji kenal Tuhan. Tu. Penting lagi mengaji kenal Tuhan. Lepas tu mengaji dulu ke? Tak. Kena semayang juga. Seiring. Maknanya kalau dibandingkan antara kedua-duanya tu, maka martabat sembahyang, maka martabat kenal Allah Ta'ala itu lebih tinggi. Kenal dulu baru beribadah. Lepas tu nak tangguh-tangguh tak. Maknanya seiring. Sebab awal-awal di sini maknanya yang paling penting. Itu maksud awal. Dan ialah yakni mengenal Allah Ta'ala itu awal-awal yang wajib atasnya atas mukallaf, yakni yang paling penting dalam persoalan hidup dia.
Nah, nak dahulukan yang mana? Nak dahulukan ilmu mana? Ilmu tauhid tak erti lagi, ilmu fiqh tak erti lagi, ilmu tasawuf tak erti lagi. Nah, tak erti lagi, semua tak erti, maka dahulukan tauhid. Kemudian diikuti dengan tasawuf, kemudian diikuti dengan fiqh. Kemudian barulah ilmu-ilmu yang lain, tafsir, tauhid, usul tafsir, hadis, tafsir, usul tafsir, hadis, mustalah hadis, ilmu alat, nahu, saraf, bayan, badi', ma'ni, balaghah dan sebagainya. Baru ikuti dengan ilmu-ilmu yang lain. Itulah yang pertama. Dan ialah awal-awal yang wajib atasnya. Pasal apa dia kata awal-awal? Pasal kait dengan masa. Dengan makna mula-mula. Awal-awal makna mula-mula barang wajib. Sebab itulah tuan-tuan, kita sebagai bapa jangan anggap kita tak ada dosa dengan anak-anak kita. Kita seorang bapa kena menjatuhkan, orang kata nafsu kita, hati kita. Kalau kita bersalah dengan anak-anak, wajib kita minta ampun, kita minta maaf kat dia. Antara kesalahan yang dilakukan oleh bapa dan suami ketika mana dia tidak mengajarkan tauhid kepada anak isteri dia. Dan masa yang sama juga, dia juga tidak nak, tak bawa, tak cari jalan, nak usaha untuk nak menarik mereka ataupun bawa mereka ni pergi mengaji ilmu tauhid. Hak waktu kecil-kecil anak tu, anak bila kecil dia meningkat dewasa, bila sampai saja had balik, anak tak reti tauhid. Mai sampai besar tua duk kalut dengan dunia, tak reti tauhid. Maka salahnya ataupun dos pada ketika itu, mak bapak tadi berdosa, terutamanya bapak berdosa dengan anak dia ataupun dia berdosa dengan isteri. Maka wajib dia mohon ampun kepada anak dan isteri dia. Kalau tidak dia bawa dosa tu sampai ke mati. Esok Tuhan tanya, hang bapak pasal apa tak ajar? Saya tak erti. Dah tak erti awak tak bawa anak-anak pergi mengaji. Tak boleh nak jawab apa. Kalut dengan dunia lah dan sebagainya. Pasal apa? Hak itulah barang wajib. Lepas tu bila mana seorang bapa, bila mana seorang isteri, seorang suami ni, dia dah ajak anak-anak dia, ajak isteri-isteri dia. Bila dia dah ajak isteri-isteri dia, ajak tauhid, ajak fiqh, ajak tasawuf, bab haid nifas, mandi hadas, mandi wajib, sebagainya. Dia ajak ke semua, komplit, reti semua dah. Maka haram atas isterinya itu keluar pergi mencari selain daripada ilmu fardu ain. Kalau dia pergi mengaji ilmu fardu kifayah tanpa mendapat keizinan daripada suaminya, hukum dia isteri tadi berdosa. Pasal apa? Suami dah ajak nak pergi mengaji kat siapa lagi? Nah, maka pada ketika itu suami dia adalah suami dia dan suami dia adalah guru dia. Tak perlulah dia pergi mengaji. Sebab apa? Suami dia dah settle tauhid, settle fiqh tasawuf settle. Tanya isteri, kenal dah Tuhan, kenal. Fiqh kerti dah, bab ini pas mayang mandi dah, kenal dah, kerti dah. Itu orang panggil barang wajib. Bila dah selesai yang tu tak gaduh dah lain. Hak lain tu fardu kifayah. Kalau nak pergi mengaji boleh, kena minta izin dekat suami. Kalau suami tak pergi, kena duduk rumah. Tak boleh keluar daripada rumah. Gitu. Nak pergi mengaji agama pun tak boleh, apatah lagi nak pergi buat kerja dunia. Kalau suami tak pergi, tak boleh. Nampak? Dan erti mengenal. Nampak? Dia nak hurai pula makna mengenal. Dan erti mengenal jazam yang kejap, yang muafakat dengan sebenar, dengan yang sebenar, yang ada dalil. Ada tiga ni tuan-tuan. Ada tiga. Dan erti mengenal di sini dengan makna ma'rifah. Bahasa Arab kata ma'rifah, bahasa Melayu kata mengenal. Kenal bukan tahu tuan-tuan. Lain kenal, lain tahu. Kenal, maksud kenal ni reti makna. Tahu ni reti nama. Kenal reti makna, kena tulis gitu. Apa makna kenal? Reti makna. Kalau tahu reti nama. Maksud reti makna, reti sifat-sifat dia. Itu orang panggil kenal. Kalau setakat tahu reti nama. Contoh macam kita.
Oh, kalau sebut belah harum manis, oh hebat belah harum manis ni. Kita sebut dah itu kan. Harum manis boleh kata kenal belaka. Tapi tengok tak benar pun, tak tahu sifat. Tak tahu sifat. Lepas tu orang bawa main jual kena pelam siap. Beli. Tu kau bagi kenal, bukan orang bagi tahu, bukan kenal yang tu. Jadi makna kenal apa? Makna kenal ni reti. Boleh beza yang mana Tuhan dan yang mana bukan Tuhan, makhluk. Tu makna kenal. Mengenal, apa makna mengenal? Mengenal ni tahu makna, reti makna, bukan tahu nama. Kalau setakat tahu nama, orang kafir pun tahu nama Allah. Orang kafir Yahudi Nasara pun tahu nama Nabi Muhammad. Hak yang Allah Ta'ala perintah kat kita mengaji belajar ni supaya kenal. Kenal itu bukan di nama, kenal di musamma, sifat dia. Kenal di sifat dia, makna tu, makna syahadah tu. Makna la ilaha illallah, makna syahadah ni, dia nak nyatakan sifat-sifat Tuhan. Bukan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tu tiada Tuhan melainkan Allah Muhammad Rasulullah. Bukan yang tu. Hak tu iqrar nak bagi Islam. Nak bagi makna iman masuk hati ni. Makna syahadah tu. Hak tu boleh. Jadi kena jaga hak tu tuan-tuan. Dan erti mengenal. Apa makna mengenal? Membezakan antara Tuhan dan bukan Tuhan. Dan makna mengenal juga reti makna, bukan reti nama. Tu saya ada kata lagu tu. Makna mengenal ni reti makna, bukan reti nama. Kalau reti nama tu tahu saja kata ada harum manis dipoleh, kenal tak? Tak pun. Tahu tak kata ada Tuhan? Tahu, kenal tak? Tak. Baik. Kemudian kata musannaf, dan arti mengenal itu jazam yang kejap. Jazam yang kejap. Jazam ni apa dia? Jazam yang kejap. Apa makna jazam? Makna jazam ni dengan makna yakin. Tuan kena tulis gitu. Tuan-tuan tulis dulu, sekejap lagi saya hurai. Tulis. Makrifah ada 3, buat pecah 3. Kalau ada whiteboard memang saya tulis ya. Tak apalah. Tak apa. Nanti lain kali. Jazam, makna makrifah ni yang pertama yakin. Dalam bahasa Arab kata jazam. Yakin. Yang kedua, keyakinan yang benar. Yang kedua, keyakinan yang benar. Dan ketiga, ada dalil. Ada dalil. Baik, pertama apa dia? Yakin. Yang kedua, kena keyakinan yang sebenar. Yang ketiga, ada dalil. Contoh, orang tanya kita, hang kenal tak lembu? Kenal. Contoh yang lembu yang dimaksudkan lembu tadi ni rupanya menentang lain. Walaupun dia kata hak tu lembu, tapi bukan dia lembu. Hak tu orang panggil tak kenal. Sebab apa? Sebab dia tak menepati syarat yang kedua. Syarat yang kedua apa dia? Keyakinan yang benar. Yang benar ni makna yang muafakat diri. Kalau kata lembu, muafakat dia. Kalau kata mak kita suruh pergi kedai, ni apa nama, awang hampir kedai Zat, tolong beli risik. Tak tahu dia bawa balik menentang lain. Tu tak kenal risik tu. Ada kita nak risik mak sekilo. Ni bukan risik, ni gula. Contohnya lah kan. Hak tu tak kenal. Ataupun mak dia kata awang hampir kedai tak beli cuka. Cuka lagu mana mak? Cuka ni dia ayak dia putih-putih tu. Dia pergi kedai buat beli ayak mineral. Walaupun sama-sama putih tak sebelah.
Kalau air mineral ni pergi buh dalam botol juga, ambil juga buh dalam botol air mineral. Nah, sama-sama putih. Dia buat balik, nah mak. Dia buat balik, nah mak. Ni bukan cuka cik oi, orang air, ni air mineral. Tu tak kenal. Walaupun dia tanya dah mak dia sifat dia lagu mana, dia tak kenal. Sebab apa? Cuka tu bukan sifat putih saja, banyak. Dia berbau. Nah, dia berbau tajam. Jadi tak kenal lah tu. Maknanya tuan-tuan kena mesti faham tu. Yang nombor 2 tu. Yang pertama yakin, yang kedua keyakinan yang sebenar. Maksud keyakinan yang sebenar ni, kalau istilah tok guru saya, dia kata gini, muafakat antara nisbah kalamiah dan kharijiyah. Kalau kita kata garam masin, ambil garam buah atas gula. Garam atas gula. Ambil garam buah atas lidah. Masin tak? Muafakat tak tu? Garam masin, ambil garam buah atas lidah. Masin tak? Masin. Muafakat tak? Muafakat. Tiba-tiba ambil garam, ambil gula, ambil garam buah atas lidah, tak masin. Maka tak muafakat. Maka hak tu bukan garam, barangkali gula. Kan? Sebab apa? Sebab kita faham sifat dia. Makna yang kedua mesti kena jaga. Di sini banyak gagal. Wahabi gagal. Nah, Syiah wallahu alam gagal. Sebab tu jugalah. Kalau kata dia tauhid cara dia lah Syiah. Wahabi cara dia. Kita ahli sunnah Syairah Maturidiyah cara kita. Gagal. Di sisi ahli sunnah mereka gagal. Di sisi Syairah Maturidiyah mereka gagal. Macam tu juga Wahabi, dia kata kita tak betul. Tapi dah tahulah dia minoriti. Dia bukan mengikut ulama yang diiktiraf. Bahkan kita persoalan tauhid sifat 20 ni ijma' ulama satu dunia. Ijma' ulama satu dunia ni bukan duduk semeja pakai hangguk kepala tuan-tuan, bukan. Maksud ijma' satu dunia ni maknanya pilah pelusuk dunia mana pun orang kenal Imam Abu Hasan Asy'ari Maturidi. Dan orang iktiraf ini adalah mazhab jalanan yang sebenar. Itu maksud ijma'. Bukan duduk pakai hangguk satu meja. Sopa dengan poka. Bukan. Sopa kita mesyuarat ijma'. Bukan lagu tu. Maksud ijma' seluruh dunia yang dimaksudkan oleh hadis Nabi SAW. Nabi kata sawadul azam, majoriti umat Islam tidak akan hilang atas muka dunia ini. Nah, iaitulah ahli sunnah wal jamaah yang mereka itu berpegang apa yang Nabi dan para sahabat pegang. Ma ana alaihi wa ashabi. Nah, apa yang Nabi dan para sahabat pegang, maka itulah yang dipegang oleh majoriti umat Islam. Bukan semata-mata pakai main sebut kami sunnah. Ada. Jadi yang kedua kena jaga muafakat yang sebenar. Ataupun tuan-tuan tulis sikit, tuan-tuan tulis ke mana? Kalau nak sedap bahasa dia sikit, iaitulah muafakat nisbah kalamiah dan kharijiyah. Itu bahasa Arab. Ataupun muafakat nisbah kalamiah dan kharijiyah. Apa yang disebut, apa yang dibicarakan di dalam kitab sama seperti mana hakikat di Tuhan. Berpandukan berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jaga hak tu. Ni nak nama kenal tak kenal, duduk tang ni, duduk tang syarat 3 ni. Boleh kalau nak test seorang-seorang. Kalau kita nak test seorang-seorang boleh tak? Ataupun kita pakai main cabut kuning. Nak tahu ni makrifah ke tak? Nama makrifah ke tak? Baik, yang pertama jazam, yakin. Yang kedua keyakinan yang betul, yang benar. Lembu kaki 4. Nah, tayar kereta tayar 4, 5 kali dengan spare. Kan? Orang yang bisa tahu, orang yang bisa tengok kereta dia kenal kereta. Orang yang berdunia dengan dunia hari ni dia kenal dunia macam mana. Jadi mesti muafakat. Sebab tu juga dengan Allah. Apa yang kita kenal, apa yang Allah duduk dalam hati kita dan apa yang Allah pada kharij, yakni pada hakikat zat dia, muafakat. Dia mesti berbetulan. Contoh macam orang kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Allah Ta'ala ni lepas dia jadi langit dan bumi ni 6 hari 6 malam Allah letih. Allah nak rehat, maka tempat rehat Allah Ta'ala atas arasy. Lepas tu apa kita nak kata? Mu ni pembohong besar macam dengan kapiak. Pasal apa? Pasal hang pi duk kata Allah Ta'ala naik atas arasy buat apa? Kan? Tu dalam Quran dia kata summa stawa 'alal 'arsy.
kemudian Allah Ta'ala duduk atas aras ataupun bersemayam. Macam mana Tuhan, rupa Tuhan bersemayam? Adakah macam kita? Adakah macam segera yang dipaham oleh akal kita? Adakah istiwa yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Quran seperti mana istiwa yang ada dalam akal kita? Maka sebab itulah ahli sunnah wal jamaah berpecah kepada dua keadaan. Yang pertama, tidak menterjemahkan dengan apa-apa terjemah, tetapi mereka beriman dengan makna, dengan lafaz istiwa, melainkan maknanya mereka serah kepada Allah. Aku tidak tahu, aku jahil. Itu orang panggil takwil aslam. Adapun golongan salah, ulama khalaf, ulama yang kebelakangan ini 600 tahun sehinggalah ke hari ini, mereka berani untuk nak mentakwilkan, menterjemahkan maksud istiwa, iaitulah dengan makna Allah Ta'ala lah yang menguasai dan memerintahkan alam, bukan Allah Ta'ala duduk. Berarti muafakat dengan Al-Quran dan muafakat dengan nisbah akliyah. Akal kita berfikir, kalaulah Allah Ta'ala itu beristiwa seperti mana kita beristiwa, Allah Ta'ala itu bertempat seperti mana kita bertempat, maka sudah tentu Allah Ta'ala itu jirim. Kerana jirim tidak lepas daripada bertempat, mengambil ruang al-faraq qadran, qadar diri dia, faraq yang mencukupi qadar diri dia. Allah Ta'ala juga jirim. Jadi muafakat nisbah kalamiyah dan akliyah dan kharijiyah, muafakat. Tiba-tiba ada orang kata tak boleh nak takwil ayat Quran, tak boleh nak ubah maksud ayat Quran. Kerana apa? Itu Allah Ta'ala turun, tak boleh kita ubah. Menghilangkan hikmah tanzil. Ni kerja Wahabi. Dia kata tak boleh nak takwil ayat Quran. Ni kerja mereka. Tak boleh nak ubah ayat Quran. Maka Tuhan kata istiwa lah. Tuhan kata bersemayam lah. Jaga. Jadi sebab itulah tuan-tuan, di dalam bab yang kedua, di dalam syarat yang kedua dalam ma'rifah, mesti muafakat antara apa yang dipelajari dan apa yang difahami dan apa yang diyakini dengan apa yang dikharij, yakni hakikat zat Allah Ta'ala. Macam mana kita tak tahu? Sebab itulah berpandukan kepada ulama. Dan ulama bukan cakap ikut nafsu dia, ulama bukan kata ikut hati dia, tapi ulama kata berpandukan kepada kaedah-kaedah, hujah-hujah, dalil-dalil yang ada dalam Quran dan hadis Nabi SAW. Itu jaga. Hak nombor 2 ni. Sebab tu banyak tergelincang ni. Duk kata Tuhan ada tangan, Tuhan ada muka, Tuhan tu bersila, Tuhan duduk, Tuhan gitu, Tuhan gini, Tuhan turun, Tuhan macam-macam dia buh di Tuhan. Siapa kita lagu ni lah. Kita ni raja ni, kita hormat tak sanggap lah. Tiba-tiba kita ambil taik buh di muka, pi buh di muka raja ni. Macam tu. Apa taik? Pasal apa kita kata buat contoh taik? Pasal taik ni siapa mau? Taik ni suatu benda yang hina. Jual pun tak laku. Bahkan nak jual pun tak boleh, najis. Benda hina. Nak jual pun tak boleh. Nak milik harta pun tak boleh. Bukan harta. Tiba-tiba ambil benda hak hina tu pi buh di muka orang yang paling mulia atas muka dunia ni. Marah. Sebab tu juga dengan Allah Ta'ala. Pi ambil sifat makhluk, pi buh di Tuhan. Bukan buh di Tuhan, dia buh di hati dia. Tuhan lah. Kan? Tapi dia mengaku kata sifat makhluk ni ada di Tuhan. Dia pi buh sifat makhluk tu di Tuhan dalam hati dia. Tuhan buh dalam neraka esok. Tuhan buh dalam neraka. Jadi jaga tuan-tuan. Bab takwil, ahli sunnah wal jamaah cukup beri penekanan tentang mentakwilkan ayat mutasyabihat. Kerana dalam Quran ada ayat muhkamat dan dalam Quran ada ayat mutasyabihat. Jaga. Baik. Lagi yang ketiga, mesti ada dalil. Baik, kembali kepada yang pertama. Yang pertama iaitulah yakin. Arab kata al-jazmu. Al-jazmu makna yakin. Yakin ni maknanya apa kita nak kata yakin? Bila kita sebut kata yakin ni maknanya apa dia? Dalam bahasa kitab dia kata lagu ni pengakuan yang putus. Kita mengaku putus.
Itu mana jazam? Al-jazmu maknanya mengaku putus. Tu kok mana kita nak faham mengaku putus ni lagu mana? Lagu putus tadi lah. Nah, kalau pergi tanya Wahabi, nah, dia kok mana pun kita kerak dia 40 pun. Wahabi ni kalau kita kerak dia 40 pun, dia tetap akan berpegang dengan pegangan dia. Macam tu juga dengan ulama kita yang nak orang kata nak yang pertahankan sifat 20 ni, kita kalau dikerak 40 pun dia tetap akan pertahankan akidah dia. Hak mana betul? Hak ni sanggup bergadai nyawa. Hak ni sanggup bergadai nyawa kerana nak mempertahankan akidah. Hak ni pun yakin, hak ni pun yakin. Jadi sebab yakin ni maknanya keyakinan yang putus. Keyakinan hak ni pun keyakinan yang putus sehingga sanggup menggadai nyawa. Hak ni pun keyakinan yang putus sehingga sanggup menggadai nyawa. Hak mana yang salah? Kedua-duanya betul ke? Tak. Sebab dia tak menghabisi syarat lagi. Syarat yang pertama al-jazmu, iaitu keyakinan yang putus. Lalu kita tak boleh faham apa makna al-jazmu. Lazim daripada jazam, tidak ada syak, tulis itu. Tidak ada zan dan tidak ada waham. Dan yang keempatnya tidak ada jahil. Bila kata yakin, lazim daripada yakin tidak zan, tidak waham, tidak syak, tidak jahil. Bererti kalau yakin itu menafikan 3 perkara. Berarti yakin dia menafikan 3 perkara yang tadi. Tengok betul tak 3 perkara? Cuba bilang tengok. Satu lagi jahil. Ada berapa semua? 4. 3 saja yang betulnya. Kerana apa? Kerana zon waham tu satu. Zon waham satu, bukan 2. Zon waham tu satu. Syak satu perkara, jahil satu perkara, zon waham satu perkara. Dan yakin itu satu perkara. Berarti kalau ada yakin, tidak syak, tidak zon waham dan tidak jahil. Zon waham tu maknanya kalau zon 20, kalau zon itu 80. Kalau jahil itu kalau waham itu 20. Itu orang panggil zon waham. Sebab takrif zon waham ni sama. Takrif zon waham, takrif zon idraku syai' ala tarfir rajih. Berat. Kemudian kalau takrif waham, idraku syai' ala tarfir marjuh. Makna ringan 20. Hak yang berat tadi 80. 80 20 100. Jadi 80 20 100 maknanya kalau dia mana waham ni, mana zon ni, barangkali dia berat sangka dia tu belah Tuhan ni tak ada. Ataupun barangkali dia berat sangka kata belah Tuhan itu ada. Maknanya dia boleh pergi 12 pihak. Zon ni dia boleh pergi 12 pihak. Dia bukan khusus untuk belah berat ada Tuhan saja, tak. Setengah tu kata zon ni maknanya dia berat belah ada Tuhan, tak. Maksud zon ni dia berat boleh jadi belah ada Tuhan, boleh jadi belah tak ada Tuhan. Itu pun nama zon. Sebab tarfir rajih, idraku syai' ala tarfir rajih, itu nama dia zon. Kalau idraku syai' ala tarfir marjuh, itu dinamakan waham. Waham ni boleh jadi berat, ringan sangka dia kata belah ada Tuhan, dan boleh jadi ringan sangka dia belah tak ada Tuhan. Boleh faham? Boleh kau tak faham ni? Faham ke tak faham? Tak. Baik, zon waham, zon 80, waham 20. Baik, yang kata zon apa dia? 80 tu. 80 tu boleh jadi sangka dia kata Tuhan tu ada. Yang pertama. Dan 80 tu juga boleh jadi dia sangka kata Tuhan tu tak ada. Sama ada dia sangka belah Tuhan tu ada, ataupun sama ada dia sangka kata belah Tuhan tu tak ada, nama dia zon. Kalau sangkaan dia tu lebih berat. Nampak? Jadi bila sangkaan dia berat sebelah ada, berarti hak tak ada tu sikit, boleh jadi tak ada. Nampak? Jadi hak boleh jadi tak ada tu sikit.
Hak berat sangka belah ada tu banyak. Berat belah ada ni, tapi ada sikit berasa lagu. Tu fikir-fikir lagu berasa lagu. Tak logik, tapi ku berat belah ada ni. Kalau duduk lagu tu orang panggil kapiak tu. Orang panggil kapiak nama dia. Kufur. Zon waham ni bukan iman, kufur. Maknanya zon sama ada dia berat sangkaan dia tu sebelah ada Tuhan, ataupun zon itu berat sangkaan dia belah tak ada Tuhan. Nama dia zon. Okey, dapat? Boleh. Dan yang keduanya waham. Makna waham ni idraku syai' ala tarfir marjuh. Dia mendapatkan akan sesuatu itu atas jalan ringan sikit. Ringan di hati dia. Contoh macam ringan sangkaan dia belah Tuhan tu ada, ringan sangkaan dia belah Tuhan itu tak ada. Nah, boleh jadi aku duk rasa ni Tuhan tu ada, tapi berat belah tak ada. Aku duk rasa lagu Tuhan itu ada, tapi aku berat belah tak ada. Aku duk rasa Tuhan tu tak ada, tapi berat belah ada. Itu orang panggil waham, nama dia. Maka zon waham yang ada pada seseorang itu menafikan iman. Waham, wahmun, waw ha mim, ha bulat, ha sanggui. Wahmun, waham, zannun, 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 zann waham. Apa makna zan? Berat sangkaan. Apa makna waham? Ringan sangkaannya. Jadi kita buatlah contoh 20-80 kan. Jadi kalau hak yakin tu 100% naik pergi atas lah. 200 ke, 300 ke, 1000 ke, ikutlah. Nah, atas iman kita lah tu kan. Tu. Jadi zan waham. Yang keduanya apabila yakin itu menafikan syak. Syak. Syak ni maknanya kita mendapatkan akan suatu tu atas jalan bersamaan. Kita mendapatkan suatu atas jalan bersamaan antara kedua belah pihak. Ada ataupun tak ada, contohnya. Maknanya 50-50 lah. Tu orang Malaysia, taraddud bainal amrain. Kata ulama, taraddud bainal amrain maknanya dia tak tetap di antara dua belah pihak. Dia duduk pimai-pimai, boleh jadi ada, boleh jadi tak ada, 50-50. Saat hati dia kata ada, saat hati dia kata tak ada. Maka keadaan orang yang syak itu menafikan iman dalam hatinya, maka dia pada ketika itu kafir. Sekalipun mulut dia hari-hari duk kata la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi dalam hati dia masih syak. Dalam hati dia masih syak. Walaupun mulut dia duk kata la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi yang sebenarnya dia kafir. Dalam hati dia duk ada zan waham, mulut dia duk kata la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, tapi dia kafir sebab ada zan waham. Sebab apa tuan-tuan? Tauhid ni dia bukan boleh berputih-putih pegangan. Semayang tak apalah masuk waktu baru nak semayang. Zakat tak apalah cukup musim baru bayar. Haji tak apalah cukup tahun baru pergi. Kan? Lena cukup jam lena, makan cukup jam makan. Tauhid tak ada jam. Tak ada time. Tauhid sentiasa. Dia bukan boleh jadi lagu serupa graf jantung tu tak boleh. Tu. Jenis tauhid ni dia tak boleh jadi graf. Dia tak boleh jadi graf. Dia tak boleh jadi lagu orang panggil graf mana. Itu contoh apa saya sebut, saya tak reti pakai main tibai lah. Kan? Dia noh. Dia sebab tu tak boleh. Naik turun dia terus kafir lah. Keimanan kita kepada Allah Ta'ala ni, keimanan kita kepada Allah Ta'ala bukan boleh naik turun lagu tu. Ibadat tak apa turun naik lagu tu. Ibadat tak apa. Ada awal hari rajin, bulan ni rajin sembahyang jemaah cukup semua 40 hari 40 malam. Mai bulan depan tak ada lah, tak ada dia naik. Itu ibadat, ukuran ibadat. Hak yang ulama kata. Al-iman qad yazid wa yanqus. Iman itu terkadang bertambah dan terkadang kurang. Yang tu bukan iman percaya ke Tuhan. Jangan silap faham. Tak gitu silap faham iman percaya ke Tuhan qad yazid, kadang bertambah kadang kurang. Bukan lagu tu. Yang tu bab ibadat.
Bab iman dia tak boleh naik turun, dia kena straight. Memanglah ulama kata al-iman qad yazid wa yanqus. Iman tu terkadang bertambah, terkadang berkurang. Bukan dia. Bukan maksud ulama macam tu. Maksud dia, mana bukti iman kamu? Ibadat. Bab nak tauhid, Allah, angkat Tuhan tu Allah, sifat dia kena mengaku straight dalam hati kita. Jangan putih. Kalau putih kafir, kena mengucap lagi. Tu makna yakin. Makna yakin ni straight sampai mati. Bawa makna syahadah ni sampai ke mati. Hak tenggelam timbul. Yang tu dari segi sudut ibadah. Habis. Jadi bila sebut kata yakin, menafikan akan syak, menafikan akan zon waham, dan menafikan akan syak. Boleh. Dan yang ketiganya, bila seseorang itu yakin, menafikan jahil. Jahil ni apa? Merga, tuan-tuan. Orang boleh kata, orang Kedah kata apa? Merga. Apa dia jahil ni? Jahil ni tak reti pun satu. Bahaya, tuan-tuan. Jahil dalam bab tauhid, jahil dalam bab ketuhanan ni, wal iyadzubillah. Tok guru saya kata apa? Orang masjid baik, orang surau baik, hak yang tak masjid baik, hak yang tak main masjid, tak main surau, hak tu tak kisah dah. Ni hak duk masjid, hak duk surau ni, jangan duk pi prosah tanya depa. Satgi pi tanya depa pasal tauhid, lalah kali tak tahu. Lalah kali tak tahu. Tu. Jangan duk test. Boleh faham tak maksud saya? Sebab jahil ni makna dia tak tahu. Kenal tak Tuhan? Kenal. Ke mana? Mengaji tak? Tak bisa mengaji. Tak tahu. Kosong. Dia kosong. Atau orang panggil kosong. Zero hati dia. Zero. Tak ada tauhid. Tak ada Allah. Allah tu tak ada lah hati dia. Bahaya hak ni. Untuk guru saya kata, jangan duk pergi tanya. Satgi jawab dia tak tahu. Sebab tu tuan-tuan, usahalah kita mengaji sampai tahu. Istilah-istilah tauhid kena jaga. Baik. Jadi bila sebut kata yakin, lazim daripada yakin, makna yang kita dapat faham daripada yakin itu, tidak ada zan, tidak ada waham, tidak ada syak, tidak ada jahil. Kemudian yang keduanya syarat tadi, mesti apa yang diyakini di dalam hati kita itu benar. Apa yang kita yakini itu benar. Dan yang ketiganya, berhajat kepada dalil, bukti ataupun hujjah. Dalil ni boleh dikatakan hujjah ataupun dalil juga boleh dikatakan bukti. Mana bukti kata kita beriman kepada Allah? Mana bukti kata Allah Ta'ala itu Tuhan? Mana bukti kata Allah Ta'ala itu ada? Mana bukti kata Allah Ta'ala itu kudrah? Mana bukti kata Allah kudrah, iradah, ilmu, sampai habis kira bicaranya. Ada? Itu tuan-tuan. Jadi ini makna jazam. Boleh? Boleh tak? Maka arti mengenal itu jazam, yang kejap. Okey, itu yang pertama. Yang kedua tadi, yang muafakat dengan yang sebenar. Yang ni yang kedua. Muafakat antara nisbah kalamiyah dan kharijiyah yang kedua. Dan yang ketiganya, dalil serta ada dalil. Dengan yang sebenar, yang ada dalil. Jadi kita ni ulama nak jaga kita, tuan-tuan. Walaupun tak ada dalil, kita juga beriman tapi berdosa. Sebab kebanyakan orang yang tak reti dalil, orang tu nama dia turut orang. Ataupun dalam istilah bahasa kitab dinamakan sebagai muqallid. Turut orang tak jadi, dia turut pak mak dia. Dia turut guru dia. Dia turut kawan dia. Dia ikut orang lain. Itu makna muqallid. Muqallid ni berarti dia berpegang dengan hujah dan perkataan orang lain tanpa dia sendiri mempunyai hujah dan dalil. Itu nama dia muqallid. Maka muqallid ni ijma' ulama kita dalam mazhab kita Asy'ariyah Maturidiyah, hukum dia berdosa besar. Hukum dia berdosa besar kalau tak ada dalil.
sampai tak reti nak habaq dalil. Adapun yang menyalahi akan jumhur ulama, iaitulah qaul dhaif, mengatakan kafir. Wal iyadzubillah, lagi teruk. Nah, kalau bab dalil ni tuan, jumhur ulama kita kata berdosa, fasik. Tapi ada sebahagian daripada ulama kita di Sunnah Jumaah juga, ataupun yang muqabil bagi qaul yang muktamad, iaitulah kafir, orang yang muqallid tak ada dalil ni. Sebab tu tiap-tiap sifat yang disebutkan, tiap-tiap sifat yang dibicarakan, maka ulama kita bawa main satu dalil. Tiap-tiap sifat, tiap-tiap makna sifat, satu dalil. Gitu tuan-tuan. No? Jadi sebab itulah kita ni tuan-tuan terhutang budi kepada para ulama. Kita terhutang budi kepada para ulama. Tak tahu nak habaq tuan-tuan. Kelam hidup kita kalau tak ada ulama. Sebab itulah kita hadiahlah Fatihah dekat ulama. Nak kita hadiahlah zikir-zikir kita, pahala zikir kita kepada para ulama, pahala sedekah kita kepada para ulama, walaupun depa penuh dah dengan pahala kebajikan ni. Sebab apa? Bila kita ada connection dengan depa, esok depa tak lupa kita. Sebab kita mengaji kitab ni lah. Sebab kita duk mengaji kitab Baqarah, Faridah, Misbah, Tangkai Padi ni. Kitab tauhid ni berlambat-lambat tuan-tuan. Tapi hak tok tuan-tuan sapu semua surah tuan-tuan ada belakang. Tak alim pergi tak tahu lah. Baqarah, Faridah, Misbahul Munir. Setangkai padi ni pasal baru timbul ya. Setangkai padi ni baru jengui tuan-tuan. Dulu mana orang kenal pun. Orang tak kenal je kita setangkai padi. Duk mengaji kot pendang ya. Tok guru tak pernah buat keluar pun. Sebab dia ringkas ya. Dia tak tahu. Lah baru tahu. Boleh kata satu Malaysia duk panggil ustaz, ada lagi tak kitab lah. Betul hantar. Haram tak hantar pun kita pun. Nampak baru timbul kitab setangkai padi ni. Dia sama dengan kitab Matan Umum Ibrahim. Dia matan. Dia ringkas. Bila dia ringkas, kena hurainya panjang. Kalau kita Aqidatun Najin yang tebal itu pun berhajat kepada huraian, apatah lagi kitab yang ringkas. Boleh lah baca lagu tu. Dan makna alam itu ialah tiap-tiap perkara yang ada yang lain daripada Tuhan, seperti langit, bumi. Baca terus sopangan surah abang. Mai kosong, balik kosong. Tak boleh apa. Dalil, okey. Dalil i'tiqad. Dalil kepercayaan kita, bukan dalil itu nak menunjukkan atas diri sifat Tuhan. Dah. Okey, dia maksud dia macam ni. Tuhan tu berhajat kepada dalil tak? Diri Tuhan tetap Tuhan Allah lah. Tuhan walaupun kita mengaji, kita tak mengaji, adakah mengurangkan darjat dia? Kita ni menyegan nak mampu. Mengaji pun tak, sat tak mai, sat lena sat. Maka kita manusia kan? Walaupun kita tak fikir, tidak akan merugikan Tuhan. Tidak akan menghilangkan darjat ketuhanannya. Sebab itu dalil bukan bab mu'taqad. Dalil bukan bab Tuhan, tapi dalil bab pengakuan. Pengakuan kita mesti berhajat kepada dalil. Nak ada Tuhan tak berhajat kepada dalil. Betul tak? Tuhan ada berhajat kepada dalil tak? Nak berhajat kepada dalil. Apa? Dalil Tuhan yang buat. Apa? Dalil ni Tuhan yang jadikan. Tuhan jadikan alam ni sebab nak bagi tahu kata dia ada. Nak bagi tahu kepada kita kata dia ada. Kalau dia tak buat alam ni pun dia tetap ada. Maka dalil ini ialah kita. Dalil untuk bagi makrifah kita. Bukan dalil Tuhan. Boleh nampak? Maksud dia tu, Tuhan berhajat apa pada dalil? Dia yang buat. Dia tak berhajat. Jangan silap tafsir sudah. Saat ni tiap-tiap sifat berhajat kepada dalil. Punggah. Kalau kita kata lagu tu perlu kepada taswir. Tiap-tiap sifat Tuhan berhajat kepada dalil. Sifat Tuhan buat apa nak berhajat kepada dalil? Kita nak kenal sifat Tuhan, kita nak mengaku kata kudrah tu sifat Tuhan, mana dalil dia? Itu boleh. Jaga tu. Dan arti mengenal itu jazam yang kejap, yang muafakat dengan yang sebenar, yang ada dalil. Boleh lah nak kena tulis.
Tulislah sikit kalau nak tulis. Nah, dalil pada pihak i'tiqad, bukan dalil mu'taqad. Tu. Dalil bagi i'tiqad, bukan dalil bagi mu'taqad. Tu. Itu cara dah. Haji tulis dah dulu. Nah, dalil bagi i'tiqad, bukan dalil bagi mu'taqad. Apa maksud dia? Dalil belah kepercayaan kita. Tuhan tak berhajat kepada dalil. Kerana Tuhanlah yang menjadikan dalil. Apa dia nak berhajat pada dalil? Kita lah. Qala al-musannif rahimahullah, maka wajib atas kita jazam, yakni wajib atas kita tiap-tiap mukallaf ini, laki perempuan baik maupun khunsa, wajib atas kita jazam, yakni yakin, setuju hati, sepenuh hati kita bahawa ada bagi Tuhan. Tu. Setuju sepenuh hati kita bahawa ada bagi Tuhan sifat-sifatnya yang wajib. Sifat-sifatnya yang wajib. Setuju belah kita. Tu maksud dalil tadi. Setuju belah kita. Jazam bahawa ada bagi Tuhan sifat-sifat yang wajib baginya. Sifat-sifat yang 4 tadilah. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Itu sifat dia. Sifat-sifat yang wajib. Maka sifat-sifat yang wajib inilah orang panggil penambat kepada iman kita. Apabila kita menghukumkan Allah Ta'ala bersifat dengan sifat yang wajib, bahkan Allah Ta'ala itu mesti bersifat dengan sifat yang wajib, kita hukum macam tu, itulah orang panggil tambatan-tambatan iman. Seperti yang disebutkan dalam kitab Panaih Baquratul Amani. Rasanya tuan-tuan tak sampai lagi, kalau duduk mukadimah lagi. Depan dia tambatan-tambatan iman. Tu huraian dia apa makna tambatan-tambatan iman? Wujubul wajibat, istihalatul mustahilat, jawazul jaidah. Itu dinamakan tambatan-tambatan iman. Terjemah dia lagu mana? Mesti ada barang yang ada, mesti sungguh barang yang sungguh, mesti tak ada barang yang tak ada, mesti tidak barang yang tak. Itu terjemah dia. Tuhan ada tak? Ada. Mesti tak? Mesti. Jangan kata tak mesti, kafir. Mesti Tuhan ada. Nah, mesti Tuhan ada. Bila kata mesti Tuhan ada, lawan dia tak ada. Bukan lawan Tuhan lawan dengan ada, tiba-tiba Tuhan ada, tiba-tiba Tuhan lawan tak ada. Bukan lagu tu. Ni ada lawan tak ada, ada lawan tak ada. Pergi. Bukan ada lawan tak ada. Maksud dia bukan ada lawan tak ada. Lawan tu belah kita nak tahu ada dengan tak ada. Kerana ada tu lawan dia tak ada. Bukan Tuhan ada lawan-lawan tiba-tiba tak ada. Punggah lagu tu. Bukan lagu tu. Ada lawan dia tak ada. Lah kali ada lawan dia tak ada, Tuhan tak ada. Elok. Bukan ada lawan tak ada. Lagu tu mesti Tuhan ada dan mesti Tuhan itu ada, tak terima tak ada. Tuhan ada wajib, tak terima tak ada wajib. Bila tak ada, ada. Maksud dia. Itu orang panggil wujubul wajibat, istihalatul mustahilat. Tuhan mesti ada, tak ada. Mana? Ada, tak ada. Nah, ada, tak ada. Ada dengan tak ada, lawan ke kawan? Ada dengan tak ada, lawan ke kawan? Macam apa? Ada dengan tak ada, lawan ke kawan? Lawan. Apa makna lawan? Itu abang lah. Apa makna lawan? Tak berhimpun. Dia tak boleh, mustahil atasnya ijtimak pada satu benda. Botol ni ada. Tiba-tiba kita kata botol tak ada. Nak tak ada, macam mana botol ada? Jadi ada tak ada, itu orang panggil lawan. Maka lawan ni benda yang tak boleh berdiri pada satu benda. Sesuatu yang tak boleh diri pada satu benda, itu orang panggil lawan. Maka apabila kita iktikadkan Tuhan itu berkuasa, lawan dia lemah.
Bukan lemah tu duduk di Tuhan. Tak, lemah tu wajib. Istihalah hukum dia. Nampak? Nanti kalau dah masuk istilah, tuan-tuan lagi pening lah. Kalau tuan-tuan tak buat persediaan nak mengaji, saya tak tahu. Lama-lama saya pun berhenti macam tu tuan. Saya bangkit. Saya tak payah tuan. Pasal ilmu tauhid letih. Kalau tuan-tuan nampak balik macam tak bersungguh kan, saya berhenti, bangkit. Pasal ilmu tauhid, ilmu yang orang nak mengaji. Kalau tak mau mengaji, tak payah baca. Mengaji fiqh tak apa. Fiqh dengar, ambil. Tapi fiqh pun berat tuan-tuan. Kena bab munakahat, kena bab muamalat, tuang. Kalau bab ibadat, cerita wuduk, cerita ayat sembahyang, tak apalah. Masuk bab muamalat, bab ibadat, nak cerita ke mana? Mau tak reti. Semalam kami bicara bab wati syubhat. Apa dia wati syubhat? Bisa dengar wati syubhat? Betul dengar wati syubhat? Mengaji fiqh, wati syubhat. Wati yang bukan halal dan bukan haram. Ada berapa situasi yang boleh berlaku wati syubhat? Tu bab munakahat tuan-tuan. Kalau jual beli pula, kitab matlaq je. Nak bicara lagi kitab matlaq Badrin, bukan senang. Kalau bab ibadat, siapa boleh bicara? Sebab tu tok guru saya kata, kalau orang boleh fiqh, dia tak respect. Tapi kalau orang boleh tauhid, aku respect. Kerana tauhid payah. Sungguhlah tuan-tuan mengaji tauhid. Tok guru saya kata begitu. Kalau mu mengaji tauhid sampai mu boleh, aku respect. Kita pun pulun. Kerana apa? Fiqh dah banyak orang mengaji, tapi tauhid tak banyak orang yang boleh. Nanti tentu dulu tuan-tuan. Kemudian kata musannif, sikit ni kita habis barangkap tu. Bahawa jazam bahawa ada bagi Tuhan sifat-sifat yang wajib baginya, dan tak ada perkara-perkara yang mustahil. Nampak? Tak ada perkara-perkara yang mustahil. Itu wajib. Orang panggil istihalah, hukum bagi mustahil. Tak ada barang yang wajib. Mesti tak ada barang yang mesti tak ada barang yang tak ada, dan mesti tidak barang yang tak. Itu orang panggil istihalatul mustahil. Dan harus perkara yang harus baginya. Ni pun nak kena hurai tuan-tuan. Tak boleh berhenti tentu, tak boleh terus ni. Tak boleh terus ni. Dia mesti berhenti atas. Maka wajib atas kita jazam. Dia tak boleh berhenti tentu sebab nak kena hurai. Nak kena hurai. Dan harus perkara yang harus. Apa dia harus dan apa dia yang harus? Apa beza antara harus dengan yang harus? Harus tu apa dia? Yang harus tu apa dia? Yang harus apa dia tuan-tuan? Sekadar yang tuan-tuan faham apa dia? Yang harus tu apa dia? Hak mana sifat Tuhan? Haruskah yang harus? Hak mana sifat Tuhan? Harus. Harus sifat Tuhan. Yang harus kita makhluk. Harus sifat Tuhan. Apa dia sifat Tuhan? Boleh. Buat. Tuhan boleh buat. Hak mana sifat Tuhan? Buat ke boleh buat? Hak mana sifat Tuhan? Bukan, silap. Hak mana sifat Tuhan? Boleh buat ke? Boleh. Hak tu. Hak mana sifat Tuhan? Boleh. Hak tu sifat Tuhan. Buat. Buat wajib tak? Tuhan wajib tak buat? Tuhan tak wajib buat. Tuhan tak wajib mengada. Tuhan tak wajib meniada. Tapi boleh tak Tuhan nak mengada? Boleh. Boleh tak Tuhan nak menjadi? Boleh. Maka boleh tu sifat Tuhan, bukan jaiz tu. Maka buat bukan sifat Tuhan, tapi itu sifat bagi perbuatan Tuhan. Orang panggil sifat PN. Nanti kita hurai lain. Kena pakai whiteboard lah tu. Wallahu alam. Jadi mohon ampun, mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa, terasa di hati. Mudah-mudahan apa yang kita bincang dapat pahala, dapat kepahaman, boleh kenal Tuhan, boleh jaga akidah kita, masyarakat kita, anak cucu kita, insya-Allah. Kita sambung, maka wajib atas kita jazam. Wallahu alam. Ada apa soalan ataupun cadangan, pandangan?
Boleh lah, sejam suku. Mula 8.45. Saya selalu sejam ni, tauhid kali lebih lama. Muhur ni. Dia tauhid ni sikit-sikit sejam cukup. Kalau pergi sampai 2 jam tu ngarut dah. Dia main lah. Dia tak fikir lah. Dia kona kot lain lah. Dia tengok jam lah. Ada soalan? Tak ada lah. Jadi tak ada. Jadi tak ada tu InsyaAllah macam biasalah tuan-tuan. Ya. Ya. Maknawiyah. Bukan. Maknawiyah tu hal bagi ma'ani. Dia lain tu. Dia sifat yang lain. Sebab itu dalam pendapat yang qaul mu'tamad, sifat ni ada 3 saja. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani. Maknawiyah tu dia tambahan. Sebab tu dia jadi 20. Dia jadi 20. Saya nak tanya Haji. Haji pakai kepiah kan? Kepiah ada tak? Kepala ada tak? Kepala kalau tak ada, kepiah nak duduk tak mana? Kepala ada, kepiah tak ada. Jadi bila ada kepiah atas kepala, orang panggil apa? Kalau kepiah duduk atas kepala, orang panggil apa? Tak sedap, pakai kepiah tak sedap. Orang panggil apa? Orang panggil apa? Berkepiah. Kalau kepiah atas kepala, orang panggil berkepiah. Kepiah ada, kepala pun ada. Ber. Ada tak ber? Ada tak ber? Jadi bila kita nampak kepiah duduk atas kepala, kita tahu kata orang tu berkepiah. Persoalannya ber tu ada ke tak ada? Cuba tunjuk ber ada ke tak ada? Kalau tunjuk kena kepiah, tunjuk kena kepala, ber tu apa dia? Itu orang panggil ber, itu ialah perihal keadaan seseorang yang memakai kepiah. Ber tu tak ada. Yang ada kepiah, yang ada kepala. Maka ber tu orang panggil maknawiyah. Kan payah pun. Boleh. Tapi lambat lagi lah maknawiyah tu, tak tahulah apa tahu lagi. Abang dulu lah. Sifat i'tibar zat 2. Nafsiyah, salbiyah. Sifat i'tibar sifat, iaitulah ma'ani. Maknanya sifat i'tibar sifat ni nak habaq kata, kita mengaji tauhid ni nak kenal sifat Tuhan tu kod mana? Kod ma'ani. Ma'ani ni ialah kullu sifatin mawjudun fi nafsiha, tiap-tiap sifat yang ada pada dirinya. Dirinya tu ada. Mana sifat yang ada diri. Kalau ma'ani pada pisang, kuning dia. Kuning dia tu ma'ani dia. Pasal pisang tu ada, pisang tu pun ada, kuning pun ada, manis pun ada, itu ma'ani. Besar kecil tu orang panggil hal dia, ataupun orang panggil amrun i'tibar dia. Besar kecil tak ada, bulat bujung apa tak ada. Bukan ada tu. Macam kita duk cerita lepas-lepas lah. Boleh. Jadi sekali lagi lah saya malu-malukan daripada tuan-tuan, sama-samalah kita menyumbang, dan saya mengajak tuan-tuan juga untuk bersama-sama dengan kami untuk menyempurnakan pembangunan pondok Rawdatul Talibin yang kami bangunkan di Kodiang Kedah. InsyaAllah saya nak buat seorang-seorang, saya tak mampu. Kalau kawan saya nak buat seorang-seorang pun dia tak mampu. Jadi kita pakat-pakat buat. Kita pekat-pekat buat, kita pekat-pekat menyumbang, kita pekat-pekat tolong. Mudah-mudahan dengan usaha kita yang sedikit ni, Allah Ta'ala pandang, Allah Ta'ala bagi balasan, Allah Ta'ala bagi ganjaran. Kita harap-harap dia macam itulah. Jangan harap saja, kerja tak buat. Jadi sambil kita buat kerja, sambil kita mengharap. InsyaAllah. Jadi saya akan sediakan tabung di luar sana lagi. Kemudian tuan-tuan boleh menyumbang. Kalau ada di kalangan tuan-tuan yang nak bagi wakaf ataupun yang nak buat bangunan, nak buat pondok ke, nak tolong buat pondok ke, nak buat pondok sebiji-sebiji, wakaf kayu sebiji-sebiji ke, kan, ataupun tuan-tuan nak duit tuan-tuan ni untuk nak buat bangunan, jumpa dengan saya. InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan kita diberikan ganjaran oleh Allah, dan Allah Ta'ala lipatkan lagi rezeki setelah mana kita menyumbang kepada jalannya, insyaAllah.
Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma faqihna fiqhan fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratakal mustaqim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.